أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Musi Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, Malaysia. Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Guru, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, amin, insyaAllah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah, kerana pada malam yang baik ini kita sama-sama dipertemukan dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga. Ulama sebut siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin, insya-Allah. Insya-Allah tajuk kita pada malam yang baik ini iaitu rezeki yang berkat. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin, insya-Allah. Tajuk kita pada malam yang baik ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Tajuknya sangat penting. Kerana apa dia? Dia akan menentukan ketenangan, kebahagiaan dan kerehatan kita dalam kehidupan, iaitu rezeki yang berkat. Bila sebut tentang rezeki, kita hari-hari cari rezeki, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, cari apa? Ni dia, cari rezeki lah. 3 biasa orang akan jawab. Pertama, ustaz, cari rezeki dia.
Yang kedua, cari apa dia? Ya, untuk menyara keluarga, nafkah. Yang ketiga, kerja untuk apa? Berkhidmat kepada masyarakat. Tak kisahlah dia kerja plumbing ke, wiring ke, dia kerja apa pun, berkhidmat. Maka nampak macam bagus. Bagus. Cuma di manakah Allah dalam tiga-tiga niat ni? Allah. Kalau kita kata cari rezeki, orang bukan Islam pun cari rezeki. Kalau kita kata cuma cari rezeki, binatang-binatang dekat dalam kebun, dekat dalam hutan pun cari rezeki. Burung pun keluar pagi, balik petang. Ya. Yang membezakan kita dan bukan, yang bezakan kita dan juga non-Muslim yang bukan Islam. Ya, orang bukan Islam pun cari nafkah juga untuk anak bini. Orang bukan Islam pun dia buat jalan ke, di wiring ke, di plumbing ke, pun berkhidmat untuk negara juga. Cuma yang bezakan kita pertama sekali, kita mencari rezeki yang halal lagi berkat. Ini dia. Yang ni ramai sahabat-sahabat kita tak ambil berat. Janji rezeki halal haram, berkat tak berkat, dia tak peduli. Ini dia. Tuan-tuan, dalam Islam kita ada undang-undang dan juga ada peraturan dia. Ya, dia ada halal, dia ada haram, dia tak boleh langgar suka-suka hati. Kalau kita sebut tentang pekerjaan semalam Jumaat, ya, kalau ada orang meniaga cendol tuan-tuan hari Jumaat, apa hukum jual cendol? Harus hukumnya halal selagi mana dia tak buat benda yang haram. Ya. Apa hukumnya dia meniaga cendol depan masjid, dia tak solat Jumaat, dia mempertahankan kecendolan dia, tuan-tuan. Jadi apa hukumnya? Haram. Nampak? Jual cendol zatnya halal, tapi ada sebab yang menjadikan dia haram. Begitulah tuan-tuan. Ya, berapa ramai ya masyarakat kita pada hari ni, kalau kita tengok kan, pukul 6 pagi ni, jalan raya ni dah sesak orang pergi keluar cari rezeki. Ramai juga yang tinggal solat subuh. Allah, rezekinya halal. Dia pergi kerja, tak kisahlah menjahit ke, kerja bank ke, kerja apa pun, tapi ada sebab yang menyebabkan dia jadi haram. Zat kerja tu halal, ada sebab yang menyebabkan dia haram, sebab dia tinggal solat. Allah. Begitu juga dengan asar. Asar ni kadang-kadang dekat pukul 5 kan, dia balik dah pukul 5 tu, tak sembahyang asar, tahu-tahu dah maghrib. Ada dah? Maknanya dia tanya, macam mana awak cari kerja rezeki halal? Halal. Kalau kita kata haram, marah tak? Sembahyang? Tak sembahyang. Ini dia. Jadi maknanya ada sebab yang menyebabkan rezeki itu tidak berkat. Apa kesan tidak berkat? Tuan-tuan, bila kita tak belajar, kita akan cari rezeki ni biar banyak. Sebab tu orang main nombor ekor, tuan-tuan. Sebab dia nak banyak. Dia nak gandakan duit dia yang RM10 jadi RM1 juta. Ini dia. Tuan-tuan, dalam istilah dunia, kita boleh nak, tapi tak semua boleh dapat. Yang join berjuta manusia, yang menang loteri, yang menang nombor ekor, cuma berapa ekor je dia. Kan? Tapi syurga, ini peraturan dia. Siapa nak, boleh dapat. Ini dia. Jadi YB Tan Sri, Perdana Menteri, kalau tuan-tuan semua nak, belum tentu semua dapat. Ya? Sebab dia ada kuota ni. Tapi syurga, siapa nak, dia mesti boleh dapat. Sebab dia syurga hanya untuk orang yang nak. Ini dia. Tapi main loteri, nak jadi YB, nak pun belum tentu dah dapat. Ini dunia, tuan-tuan. Ya? Apa kesan cari rezeki tak berkat? Kita memang fikir rezeki ni kalau boleh biar banyak, biar banyak, biar banyak. Tapi kita lupa, lagi banyak, lagi penat nak jawab depan Allah, tuan-tuan. Kerana semuanya akan diaudit di hadapan Allah. La tazulu qadam 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di hari akhirat sehingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afna. Pertama, tentang umurnya, apa yang dia telah habiskan. Allah. Daripada start kita balik umur 14 tahun tahun 1986 dulu, tahun 1978 tu, kita balik waktu tu, ini dia.
Setahun 360 hari, hari pertama kita balik, pagi-pagi tu kita tak datang sekolah, dah catat. Kita pergi mana lagi? Kita pergi kedai bawa duit 20 sen, penuh poket dengan gula-gula. 20 sen patutnya dapat berapa je? Ni dia. Curi kan. Semua dah dicatat dah tu. Ya, itu belum pergi masjid. Datang masjid bawa slipper lama, keluar masjid bawa slipper baru. Semua dicatat tu. Tu belum petang kita jumpa kawan-kawan membawang. Tuan-tuan, tahun 1986 kita membawang. Tuan-tuan ingat tak? Tak ingat tuan-tuan. Tahun 1998 tuan-tuan membawang, ingat tak? Tak ingat. Semua ni 360 hari, apa yang umur kita daripada start kita lahir, daripada balik sampai hari ni akan apa dia? Didedahkan, dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tentang umur kita, apa yang kita habiskan. Yang kedua, an jasadihi fi ma'abla, jasad kita, apa yang kita rosakkan. Ustaz, dulu muda-muda Ustaz, saya suka kunyah Milo. Bukan Milo, bukan. Milo tu dikunyahnya. Habis sekarang dah kena kencing manis Ustaz. Allah. Contoh dia. Ya. Ni dia, jasad kita, apa yang kita rosakkan. Tak kisahlah ambil gula ke, minum air ketum ke apa ke kan. Ni dia. Baru ni ada orang call saya, Assalamualaikum Ustaz. Salam tu lah. Ya, saya ni Ustaz minta tip untuk supaya boleh berhenti minum air ketum. Allah. Saya cakap, saya pun tak ada pengalaman minum air ketum tu. Ni dia. Ya. Tak apalah Ustaz, tapi sebelum saya bagi tahu tip, boleh ajar saya macam mana, saya pun nak ilmu juga ni, macam mana keadaan orang minum ketum dia. Ustaz, nak berhenti ni menggigil-gigil macam nak gila dia. Oh. Lagi, kalau Ustaz nak tahu keburukannya lagi, duit habis Ustaz. Hari-hari terpaksa beli air ketum tu, habis duit dia. Allah. Ni tuan-tuan, bila kita dah terjebak, akhirnya apa dia? Rosak badan. Tak kisah ambilan apa-apa pun yang akhirnya merosakkan badan kita, Allah akan tanya besok. Yang ketiga, apa dia? An ilmihi ma ya'malu bih, tentang ilmu apa yang telah kita amalkan. Allah. Tuan-tuan, daripada muda sampai hari ni macam-macam ilmu kita dapat, betul tak? Ilmu bangun malam. Bapa ustaz sebelum-sebelum ni pun dah ceramah tentang bangun malam. Kita masih beralasan, Ustaz, saya bukan keturunan bangun malam. Allah, tak boleh bangun malam gitu kan. Okey, kalau malam tak boleh bangun, siang macam mana siang? Solat duha pun bukan keturunan solat duha. Allah. Ni tuan-tuan, ilmu kita ni banyak tuan-tuan. Kalau rasa tuan-tuan kalau duduk depan ni, saya tuan-tuan boleh ceramah tuan-tuan. Ni mungkin sebab tak ada kelebihan boleh cakap. Kalau cakap ni, kalau boleh cakap ilmu tuan-tuan lagi banyak. Hari-hari dengar kuliah. Saya hari-hari bagi kuliah. Tuan-tuan hari-hari dengar kuliah. Allah. Ni dia. Ya, banyak ilmu kita, semuanya Allah Taala akan tanya. Kalau macam tu Ustaz, depan ni tak payah datang kuliah dah. Kenapa? Banyak sangat ilmu nak kena tanya ni. Lagi tak datang, lagi kena tanya tuan-tuan. Ni dia. Dan yang keempat, apa dia? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Kita memang pagi petang siang malam pening macam mana nak cari harta. Tuan-tuan, yang lagi pening adalah macam mana kita nak jawab depan Allah, nak ditanya satu persatu daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Allah. Tuan-tuan, ya, setiap di antara kita ni tuan-tuan ada minat dia. Allah Taala jadikan. Ya, minat apa dia? Minat menyimpan. Ibu-ibu suka simpan apa dia? Tudung-tudung bawal, siakap ikan belama. Padahal dah berlambak ni. Beli lagi. Dah penuh ni lemari sampai tak muat, ada tak tudung. Beli lagi. So, semua tu Allah Taala akan tanya. Allah. Ni dia. Yang ayah-ayah minat apa? Kumpul batang pancing gitu. Kan? Ni dia. Ya, setiap di antara kita ada perangkap dia, yang mana besok di akhirat Allah akan tanya masa muda kita buat apa kan. Hari-hari mancing udang dia, isteri sampai marah, bang, hari-hari mancing udang bang, kahwin je lah dengan udang tu. Allah dia. Kan, ada di antara kita yang mana hobi-hobi, minat-minat dia ni semua ni, yang mana semua ni Allah tanya.
Tuan-tuan, bila sebut tentang keberkatan, berkat ni maksudnya bertambah. Kita biasa nak duit banyak. Banyak belum tentu cukup. Tuan-tuan, ada orang yang gaji 2,000, anak 8. Tanya, tuan gaji berapa? 2,000, anak 8. Macam mana duduk pekan gaji 2,000, isteri tak kerja, anak 8 je. Jawapannya, ustaz, ikut lifestyle masing-masing. Kalau pagi petang siang malam makan kat McD memang tak cukup lah dia. Pandailah kita manage. Ni dia. Ya, ada orang yang gaji 20,000 single pun tak cukup garuk kepala, tuan-tuan. Sebab lifestyle. Dah 20,000 takkan nak naik kereta biasa je, nak naik kereta sorok, mesti nak naik kereta mahal. Ya, paling-paling Ferrari, tuan-tuan, Rotek Insurance setahun 20,000. Allah. Tu dia. Mana tak kopak, mana tak koyak. Ya, berkat ni maknanya cukup. Pertama sekali tanda orang berkat, dia akan mudah infak dan sedekah. Kita ni tuan-tuan, kalau dulu gaji 1,000, RM1 masuk tabung. Kalau gaji 20,000 pun RM1 juga masuk tabung. Tu tanda kedekut bin Haji Bahil. Tu dia. Dulu punya RM1 tak sama dengan sekarang punya RM1. Sekarang punya RM1 boleh beli apa, tuan-tuan? RM50 dulu dengan RM50 sekarang sama tak? Tak sama. Tapi dulu waktu susah, gaji 1,000 boleh sumbang RM1. Dah senang gaji 20,000 pun RM1 juga. Allah. Ni tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, nak berkat ni pertama sekali banyakkan sedekah. Tak kisahlah. Zakat pun termasuk juga lah. Ya, zakat. Ramai masyarakat pada hari ni tidak berzakat. Zakat yang biasa kita dengar tu cuma zakat fitrah tu yang RM7. Kalau Selangor lah. Di sini berapa? RM7. Kalau nak harap RM7 setahun tu, tuan-tuan, kebulu fakir miskin, tuan-tuan. Sebab itu ada diperkenalkan zakat harta, zakat simpanan, ya, zakat pendapatan. Banyak lagi zakat ni, ya, zakat emas, ya. Semua ni tujuannya apa dia? Tujuannya untuk menjadikan harta kita ni berkat. Berkat maknanya bertambah. Yang suka sedekah, malaikat setiap hari turun 2 malaikat. Pertama, malaikat yang mendoakan orang yang dia suka mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, didoakan supaya rezekinya bertambah. Dan satu lagi malaikat yang turun doakan sebab zakat ni cuma 2%. Ini dia. Kalau besar berapa? RM2 ke RM2.50? RM20. 1,000 bersamaan 20. Tuan-tuan, tak hilang pun dah. Pencen 25%. RM100,000 apa? RM2,500 kan? Betul. RM2,500. RM2,500. Kita kira beruntung dah. Dan Allah. Betul tak? Maknanya kita dapat CD tu, dapat rasa dia pencen pun syukur, alhamdulillah. Sayang diri kita. Ini dia. Sebab itu tengah tempat masjid surau, dia tulis tabung pada akhirat. Ini tuan-tuan. Sebab dia dunia ni tuan, ya, kita cari banyak mana. Pertama, kita tak boleh guna banyak, dan yang kedua tak sempat guna.
tak sempat guna banyak, tuan-tuan. Allah bagi satu hari miskin kaya 24 jam. Banyak berapa banyak parking ke banyak bawa? Banyak parking kan? Kita pergi pejabat parking, pergi surau parking. Banyak parking. Itu baru motor. Ni, beli tu banyak yang tak sempat pakai lagi tu. Ya, yang pakai sekali dua je. Tak percaya nanti balik buka. Yang ni dah lama tak pakai. Yang ni dah 2 bulan tak pakai. Yang ni dah setahun tak, 2 tahun tak pakai. Nampak? Dunia cari banyak. Tak boleh. Tengok je. Tengok je. Nak makan tengok orang minum jazz ke apa kan, tengok je lah kan. Pastry tuan-tuan menjanjikan apa-apa. Siapa kerja dunia lain, saya ulang, dunia dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Allah sebut ramai akhir zaman yang mencintai harta orang lain. Maksudnya apa dia? Kita kumpul, kita sayang, kita simpan, kita mati yang dapat waris. Betul tak? Maknanya apa dia? Ramai orang yang mencintai harta, bukan kita punya pun. Sebab itu harta kita yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, barulah berkat. Berkat ni, bila seorang itu Allah Ta'ala beri keberkatan sedikit tapi apa dia? Allah Ta'ala bagi kesempatan kebaikan yang banyak. Umurnya sedikit, umurnya 40 tahun saja, tapi sumbangan kamu sungguh besar. Itu umurnya berkat. 24 jam semua subuh pergi, tak adanya mengampu-mengampu cari kabel-kabel kan. Kita ada yang suka cari kabel, tuan-tuan, kabel pun akan pencen, tuan-tuan kan. Maknanya untuk masa yang sedikit ni memang kita jangan main-main, Ustaz, saya ramai kabel mati. Begitulah kita akan pencen ataupun ini dia. Baik itu kita, bila kita berada di atas, kita tak boleh sombong. Sebab sedikit masa lagi, semuanya akan berubah. Ini dia. Kerana sifat dunia ni tidak tetap. Berapa ramai orang yang dulu puji tuan-tuan, hari ini dah jadi musuh. Ini dia. Dan sebab itu orang mukmin dia tenang. Ustaz, ramai orang kecam Ustaz. Tak apa, dunia ni berubah-ubah. Boleh jadi akan datang yang kecam. Besok dia lah yang akan sanjung kita. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasulullah dulunya memusuhi Rasulullah. Betul tuan-tuan. Ni depan saya ni tuan-tuan, berapa ramai ni dulu ni kawan ni. Ya. Mungkin kita ada kawan-kawan kita yang kat luar dulu kawan 40 tahun, sekarang dah tak kawan. Sebab apa? Kenapa tuan? Kawan-kawan dah tak kawan tuan-tuan. Sebab ramai dah lompat mati dia. Allah. Contoh tuan-tuan, ni gurau je tuan-tuan. Saya bukan ceramah ahli politik ke apa. Maknanya saya nak bagi satu contoh yang mana apa dia, dunia ni bersifatnya berubah-ubah. Ini hari ni kita boleh suka dengan orang tu sekadar je, sebab dia boleh jadi akan datang sebaliknya. Dan kita benci pun sekadar je.
besok boleh jadi kahwin dengan orang tu. Betul tak? Sungguh tak? Yang tuan-tuan dulu ingat tak? Dulu tuan-tuan takkan kahwin dengan Minah ni. Lah, dah bercucu dah. Betul. Maknanya inilah kehidupan tuan-tuan. Dunia sifatnya berubah-ubah. Ni dia. Allah Ta'ala jadikan dunia ni sifatnya berubah-ubah. Sebab itu kita jangan terlalu gembira dengan kehidupan yang kita ada sekarang. Tak lama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah sedap naik kereta tuan-tuan, sampai satu masa kita akan naik kereta mayat, van jenazah. Tuan-tuan sedap tuan-tuan duduk kat rumah ada aircon tuan-tuan, tak lama tuan-tuan. Betul tak? Sebab itu tuan-tuan, kita ni orang yang sentiasa belajar mensyukuri nikmat. Tengok air menangis. Kenapa menangis? Ustaz, berapa hari lagi saya boleh minum air? Sampai satu masa Allah tarik nikmat minum air, tinggallah. Bila boleh berjalan ni Ustaz, berapa hari lagi saya boleh berjalan? Sampai masanya saya dah tak boleh berjalan dah. Tuan-tuan tengok orang kat kubur tuan-tuan, dah boleh tak berjalan, tak boleh pergi surau, tak boleh dengar ceramah, dah tak boleh buat kebaikan-kebaikan. Dah habis masa tu. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, berbilion manusia semua nak dibangkitkan untuk berlakukan amal soleh. Kita yang masih hidup ni ada peluang keemasan. Apa ramai orang yang ghafil, lalai. Berkat ni Allah Ta'ala jadikan seorang itu daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi, dia tidak akan terlepas untuk mendapat keridhaan Allah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah. Tuan-tuan, kalau kita sayang dengan seorang tuan-tuan, kita akan pastikan dia mesti datang kenduri anak kita tuan-tuan. Dekat surau kita dah senggol lah, jangan lupa datang. WhatsApp dah. Kita nak datang juga tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak jemput kita, walaupun rumah kita depan surau tuan-tuan, hayya 'alas salah, takkan datang tuan-tuan. Karena Allah tak jemput dia, tak ada keberkatan dalam hidup. Tapi kalau ada keberkatan, jauh rumahnya tuan-tuan. Kadang-kadang belum masuk waktu tuan-tuan, dia dah tunggu azan di surau. Allah Akbar. Tanda berkatnya umur seseorang. Kita sangka kejayaan tu dinilai pada banyaknya duit, banyaknya harta, banyaknya jawatan, banyaknya sokongan, banyaknya pengikut. Tapi rupanya kejayaan sebenar kita apabila kita berjaya dapat mengingati Allah dalam setiap masa dan keadaan. Allah. Kerana tak semua orang boleh mendapat mengingati Allah dalam setiap masa dan keadaan. Hatta dalam solat sekali. Allahu Akbar. Pejam mata, geling-geling kepala. Habis mana? Habis bayang haji. Boleh bagi tips tak macam mana haji boleh khusyuk solat? Bila masa saya khusyuk? Tadi saya tengok haji duk tutup mata, geling kepala. Saya bukan khusyuk. Habis tu saya duk fikir macam mana nak kahwin lagi. Allah. Ingatkan khusyuk. Nak begitu tuan-tuan, tak mudah ni tuan-tuan. Nak ingat Allah hatta dalam solat sekali. Mana orang yang betul-betul dapat mengingati Allah adalah orang yang mendapat kemenangan. Macam mana nak boleh ingat Allah betul-betul ni? Jawapannya apa dia? Mula mencintai akhirat, mula mencintai Allah sesungguh-sungguhnya, mula menipiskan rasa cinta terhadap dunia. Seseorang dia tidak akan dapat rehat sekiranya dia tidak ada sifat qanaah. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan solat, tuan-tuan berada dalam apa situasi, kalau tuan-tuan tak ada sifat qanaah, tuan-tuan tak akan dapat rehat sampai bila-bila. Kerana otak kita sentiasa berfikir macam mana nak dapat tu, dapat ni, dapat tu, dapat ni. Walaupun dah duduk ni kan dalam majlis ilmu, patutnya tenang. Tapi kita duk fikir dunia. Dah pencen kita fikir nak buat homestay, nak beli tanah itu, nak beli ni, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Kita tak boleh rehat tuan-tuan. Ni dia. Orang yang ada sifat qanaah, dia boleh rehat. Kenapa dia? Dia mula seronok seadanya yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia bermuamalah dengan dunia ni tuan-tuan. Pertama, orang yang jadikan dunianya nafsunya, dialah orang yang rugi sampai bila-bila. Kerana orang yang ikut hawa nafsu,
Nafsu hanya akan memberi penghujung usianya penyesalan, kepahitan yang amat dalam. Semua. Tuan-tuan, kalau kita beli rumah sebab nafsu, tuan-tuan, menyesal tuan-tuan. Dulu abang muda-muda nak beli rumah 3 tingkat ni bukan apa, nak tunjuk ke orang yang kita ni kaya tu. Tapi baru abang tahu erti penyesalan kita. Bila dah sakit lutut ni, nak naik tingkat 2, tingkat 3 dah bergetar, menyesal. Kerana ikut nafsu. Kalau kita nak makan, beli makanan ikut nafsu, beli bukan main banyak, lepas tu siapa nak menghabiskan? Lupa kita cuma duduk berdua dengan isteri kita. Allah, kucing pun tak bela. Nampak kucing dihalau ni. Kalau ada kucing, ada jugalah sisa-sisa makanan tu boleh bagi makan. Ya tak? Kucing pun dihalau nya. Nampak kucingnya, dia baling batu, baling slipper. Contoh kan? Allah. Kucing datang, kucing sebenarnya memberi jambatan syurga kepada yang memberi rezeki kepadanya. Tetapi kita halau syurga. Allah. Banyak rumah dia boleh pergi, tapi kenapa rumah kita Allah hantarkan kucing untuk bagi pahala syurga kat kita? Kita ambil batu, kita ambil slipper, kita baling dia. Allah. Tuan-tuan, duduk kat dunia ni bukan lama pun, kan? Jadi inilah peluang untuk, ada je peluang baik, kita buat je. Kerana tak ada sesuatu yang berlaku tu sia-sia. Kucing datang hari ni bukan hari datang hari-hari kan. Tak ada sia-sia. Kalau kita ada benda yang nak bagi, bagilah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan menyesal. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan, kucing minta, kita sepak dia, malam tu meninggal kita, menyesal tak? Menyesal tuan-tuan, tak nak bagi seekor ikan kembung kat dia, tuan-tuan. Ni tuan-tuan, Ustaz, kalau dibagi tuan, Ustaz, nanti hari-hari datang. Dah datang hari-hari, datang tak apa, dilerakkan kat rumah saya, tuan-tuan. Aduhlah. Tu kan, itu ikut pertimbangan masing-masing, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi cuma saya nak bagi tahu, kalau ada peluang baik, kita buatlah. Kerana dia takkan menyesal kebaikan yang kita buat. Ya. Baik. Yang kedua, siapa yang jadikan rezekinya yang perlu, maka dia orang yang selamat. Dia beli baju yang perlu. Ni baju lagi ustaz. Dia beli tudung yang perlu saja. Dia beli periuk-periuk yang perlu je. Kadang periuk dah banyak, dia cuit suami dia, bang, ni lain. Ini jenama tepal, ni lain. Kita pun beli. Ingatkan beli, boleh guna. Dicuit, jangan usik. Lah ni untuk apa? Kita simpan, nanti kalau ada orang nak datang. PKP 2 tahun, tak ada orang nak datang. Allah. Betul tak? Sungguh tak ni? Real ni tuan-tuan. Cerita yang kita kata boleh difilmkan. Ya. Kena buat satu kisah ni, kisah jangan benci cintaku, 7 hari mencintai nenekmu. Ni kena ubah cerita pun dia. Ya. Mencintai mangkuk-mangkukku dia. Ada dia. Tuan-tuan, suami kita ni tuan-tuan, kalau dia nak guna mangkuk-mangkuk tu, bagi je tuan-tuan. Besar pahalanya. Betul tak? Dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Tapi bagus. Niat kita sebenarnya nak memuliakan tetamu. Nanti kalau tetamu nak datang, adalah mangkuk khas dia. Tak adalah susah nak tercari-cari. Kalau betul kita ni orang yang memuliakan tetamu, tak pun. Tapi kalau kita cuma duk simpan peram lama tuan-tuan, Allah. Suami pakai hari-hari dapat pahala, tetamu bila datang tuan-tuan. Raya pun orang bagi salam, cakap lah. Jangan jawab. Mak nak rehat. Allah, bila tetamu nak datang? Sungguh tak? Bila sebut tentang bab tetamu, kalau rumah tuan-tuan adalah rumah yang sentiasa dikunjungi tetamu, tuan-tuan merupakan tanda-tanda ahli syurga. Allah. Kerana apa dia? Kerana Allah kalau sayang seorang, antara cara Allah Ta'ala nak beri keberkatan kepada seorang itu, Allah hadirkan orang yang rajin datang ke rumah dia, ya, untuk apa dia? Meminta apa-apa khidmat, nasihat, datang, minta bantuan. Kerana setiap yang hadir itu pulangnya membawa dosa kita. Dia bukan ambil dosa kat dia, maknanya gugurkan dosa kita. Dan yang apa dia? Ya, dia datang tu bawa pahala, dia keluar tu dia ambil dosa kita. Allah.
Ni tuan-tuan. Lepas tu rumah tok-tok guru dulu kan, hari-hari orang kunjung, siap buat jadual lagi. Nak datang pagi, petang, minta nasihat. Tanda apa dia? Tanda orang tu soleh, orang tu baik, orang itu, ya, dalam sebuah hadis, khairukum anfa'ahum linnas, sebaik-baik di antara kamu yang lebih baik, ya, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Maka kalau rumah tuan-tuan sentiasa dikunjung, orang datang, ya, nakkan khidmat, nakkan nasihat, nakkan bantuan, kerana dia tahu kita ni ada value, ada nilai yang boleh beri bantuan. Ya, apa-apalah, bukan seperti ilmu. Tuan-tuan pandai apa dia? Menukang. Tuan-tuan pandai apa? Wiring. Tuan-tuan pandai apa? Tapi orang suka datang. Bukan datang melepak, membawa kursi. Itu lain. Ustaz, rumah saya ni ahli syurga, Ustaz. Kenapa? Oh, ramai orang melepak depan rumah ni. Apa? Membawang, Ustaz. Itu awas. Itu dia. Kalau kita bagi minum, bagi makan, tuan-tuan, kita sedang menaja orang buat maksiat. Betul tak? Orang tengah membawang ni, elok kau datang. Sekejap makcik nak buat goreng pisang, kita sedang sponsor orang buat dosa. Eloknya yang ceramah-ceramah ni lah kita bawa makanan tu kan. Itu dia. Berkat ni tuan-tuan, saya dah sebut tadi, antaranya apa dia? Tanda berkat seseorang itu, ya, apabila umurnya Allah Ta'ala akan penuhkan dengan kebaikan. Tanda berkat. Berkat lagi tuan-tuan, kalau ada telefon, tuan-tuan akan gunakan untuk yang manfaat, yang boleh menjana pahala. Apa-apa yang kita miliki semua boleh menjana pahala, itu maknanya berkat. Tuan-tuan, motor tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa pergi surau hari-hari, tandanya berkat. Ini dia. Apa lagi? Apa-apa saja, jam, kain, baju, yang hari-hari kita menjana, yang dia disebab menjana kepada pahala, berkat. Itu dari sudut apa dia? Itu dari sudut, ya, yang namanya harta. Tempat, ada tak tempat berkat? Tempat berkat, contohnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabi, yang Allah Ta'ala jadikan kalau kita beribadah di sana, ada bertambahnya pahala-pahala yang tak sama dengan di tempat lain. Tapi jangan sebab tuan-tuan kita bila dah pergi haji, mentang-mentang kita dah dapat berkat kat sana, pergi Masjidil Haram tuan-tuan, dapat berjuta-juta pahala dilipat gandakan. Balik terus tak sembahyang berjemaah di surau Masjid Haram, tak nampak tuan-tuan. Kat sana dah pergi Masjidil Haram, bila tanya kenapa tak pergi masjid berjemaah, dia kata pahala yang pergi Masjidil Haram tu berjuta dah dapat dah. Cukup, itu dia. Astagfirullahaladzim. Tanda berkatnya seorang itu, kalau dia pergi Masjidil Haram kat sana dia boleh buat, kat sini lagi boleh buat. Sebab apa dia? Sebab kat sana juta, nak dapat kat sini sikit lagi kena banyak. Betul? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Adzan ke terus? Biasa terus, ya? Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pulang tuan-tuan, saya dah sembahyang jamak tadi. Terus tak apa. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina. Baik, berkah ni tempat berkat, ya. Kemudian apa dia? Kemudian harta. Harta berkat. Berkat, kalau harta tu berkat, ditahan lama. Tuan-tuan ada apa dia? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang duit ni tuan-tuan, sedikit, tapi kalau berkat dia akan cukup. Maksud berkat tu bertambah. Bila sebut tentang kita tengok orang lain ada harta banyak, gaji kita tak sama macam orang lain. Tuan-tuan, mari saya sebutkan tentang nikmat. Nikmat bukan diukur dengan duit. Nikmat ni tuan-tuan, pertama sekali mendapat isteri yang solehah, itu nikmat Allah. Yang kedua, mendapat jiran yang baik, itu nikmat. Tak semua orang dapat jiran yang baik. Duit banyak tapi dikelilingi dengan jiran yang bela anjing, kangkung. Allah. Adalah ini dia. Dikelilingi dengan jiran-jiran yang bela kucing, hari-hari berak depan rumah dia, depan kepala. Dikelilingi dengan jiran yang hari-hari bakar sampah.
Allah. Dikelilingi dengan jiran-jiran yang apa dia? Yang hari-hari gosip dia. Allah. Fitnah dia. Ada tak? Ni. Pertama, isteri yang solehah itu rezeki. Walaupun duit tak banyak, tapi tengok isteri tenang. Ada yang balik duit banyak, tengok isteri geram je dia. Rasa nak marah je. Ada tak? Ada. Kadang-kadang sanggup tak nak balik. Ya, kalau balik kerja tu pelan-pelan, bawa 20. Sebab apa dia? Dia balik nanti isteri dia akan jadi peti. Dah lah sekarang ni lembah Kelang asyik hujan tiap petang. Balik dia tambah peti lagi dengan isteri dia. Dia. Maknanya dapat isteri yang solehah itu adalah nikmat, rezeki. Bukan semesti duit. Tuan-tuan ada berjuta duit, tuan-tuan tak boleh beli isteri solehah, tuan-tuan. Maknanya kita bersyukurlah dengan Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki yang lain walaupun bukan duit, tapi rezeki yang isteri solehah. Ya, jiran yang baik. Yang ketiga, anak yang solehah pun rezeki, tuan-tuan. Tak semua orang dapat anak yang solehah, tuan-tuan. Tak semua orang dapat anak yang soleh, tuan-tuan. Ada orang yang mana mungkin anak kita ni gangster, tapi ada anak orang yang lagi gangster, tuan-tuan. Mungkin anak kita bergaduh kan, semua binatang kat zoo dia sebut, kita stres. Tapi tak ada sampai membunuh. Contoh kan, ada orang yang sampai membunuh adik-beradik. Maknanya ada lagi, kita masih ada pertimbangan. Oh, ada lagi nikmat. Orang yang mana, tuan-tuan, dia sangka baik dengan Allah, bila Allah Ta'ala uji satu, dia akan nampak nikmat dia yang banyak lagi, tuan-tuan. Kalau Allah ambil jari satu, dia nampak 9 lagi, tuan-tuan. Ya, hatta dalam apa jua, sampai lumpuh sekalipun, dia masih tengok ada lagi nikmat. Nikmat boleh bernafas. Orang kat kubur habis dah, tak boleh nafas dah. Sampai macam tu sekali, apa pun ujian, dia akan nampak nikmat. Tapi orang tak bersyukur, bila hidupnya tak berkat, Allah beri satu saja, gelap dunia, tuan-tuan. Kita tak boleh ada kekurangan. Kalau kita ada motori suku, side mirror tu, orang langgar, pecah satu je, gelap dunia. Murung, muncung. Balik je isi tengok nama bang. Tengok tu set mirror bang. Tengok set mirror. Dah bang, baru set mirror berapa ringgit bang. Motor sebiji, Allah pelihara. Allah. Tapi oleh kerana satu saja, bila tak ada keberkatan, gelap dunia, tuan-tuan. Ni pentingnya keberkatan. Nanti kita cerita tentang macam mana nak dapat berkat. Ni baru kita sebut tentang kesan. Supaya kita seronok nak dapat. Saya memang macam tu dia punya flow dia. Ini dia. Tadi kita cerita isteri, jiran, ni semua. Dan kemudian kita dapat kenderaan yang baik. Mahal, tuan. Kenderaan yang baik ni menghubungkan kita daripada satu tempat dengan selamat. Ini dia. Walaupun kita mahal, canggih, tapi tak selamat. Dan elok orang langgar, contoh. Dapat yang baik, maksudnya tak rosak selalu. Kenderaan mahal sikit rosak. Ferrari depan bengkel. Lah, baik naik macam kancil aku setahun sekali pun tak masuk bengkel dia, contoh kan. Ni berkat. Ya, dapat kenderaan yang baik. Ya, kemudian ya, selain daripada tu kita dapat apa lagi? Ya, kita dapat melihat yang baik-baik itu juga rezeki. Tuan-tuan, ada kira kita keluar je rumah, semua tak baik. Ya, antara nikmat yang Allah Ta'ala akan beri yang baik-baik. Ya, itu pun nikmat, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tak bangun subuh pagi tu. Ya, maknanya dapat berjemaah maghrib isyak baik. Dapat yang baik. Mana nak dapat? Tadi kita cerita kesan macam nak dapat berkat. Pertama sekali dapat berkat ini yang halal.
Ini dia, rezeki yang halal. Kemudian bila dah dapat rezeki yang halal, kemudian kita apa dia? Kita kongsikan orang. Kerana apa dia? Kerana bila kita kongsikan harta kita, kita sedang berbisnes dengan Allah. Mana qasa malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Siapa-siapa yang sedekah di dunia, Allah Ta'ala akan bagi di dunia. Tuan-tuan, saya ulang, antara perkara yang Allah Ta'ala bagi sebelum di akhirat, maknanya apa dia? Bagi di dunia lagi, sebelum di akhirat, Allah akan bagi. Ini dia. Jadi kalau tuan-tuan bagi rehat yang cukup, tuan-tuan, sebut tentang berkat ni. Berkat ni tidur sejam, tapi Allah macam tidur. Ada jam, tapi tidur. Pergi tempat kerja ni pun, mata pun Allah lesu je. Sebab Allah tak bagi keberkatan. Kalau Allah bagi keberkatan, sebab dalam istilah sains, kita kena tidur berapa jam. Ada dah berapa jam-jam, 6 jam ke 8 jam ke untuk umur-umur ni. Tapi dalam Islam, kita disuruh bangun malam. Maknanya apa dia? Kita akan kurang tidur, tuan-tuan. Tapi kalau Allah nak bagi keberkatan, walaupun tidur kejap, kita boleh cukup, tuan-tuan. Dia dalam istilah sains, dia ada kualiti tidur. Dia kadang tidur cuma setengah jam, 1 jam, tapi dia memang anteng. Bahasa Melayu nyenyak. Memang nyenyak betul-betul. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ya, tak pernah dengar, ni mana satu kalimah vocabulary yang baru lah, tuan-tuan. Okey, anteng, nyenyak, tuan-tuan. Ya. Apa dia? Faham ya? Ada yang faham ya? Itu dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sekali rezeki yang halal, kemudian kita kongsikan. Bila kita kongsikan, bahkan ini dia, ya, dengan sedekah, dengan zakat, maknanya pada yang selama ni, ya, bocor, sayang yang 2,500 tadi, kan? Ni ribu 10,000, 1,500. Dan Allah anak keluar anak dapat anak kita yang kita sayang-sayang ni, tuan-tuan, duit ditetap akan sampai masanya akan keluar juga. Ini dia. Harta kita ni macam mana pun sampai masanya, ya, kita suka tak suka, kalau ada tabung lalu kan, kita buat tidur. Kan? Nanti pergi kedai tom yam, lalu tak nak makan, tengok tergoda, kita singgah. Habis juga RM50. Makan tak sedap mana pun, makan apa sangat pun. Lagi bila dah tambah usia, nak habiskan RM1 pun bayar. Tunggu, order bukan main banyak, habis RM50 kat kedai tom yam. Sayang sangat. Bila ada keberkatan, kadang-kadang kita sedekah RM1. Simbol kita, jom, ya kan, belanja makan, belanja itu, belanja ni. Allah ni kalau nak bagi berkat seorang, Allah tak akan bagi masa tu, ya, dia akan jadi nice dia. Makan tu nice dia. Orang lain bayar mahal-mahal, sekali tak sedap. Berapa ramai orang tertipu dengan makanan viral. Patuk, apa beratus-ratus, lah, macam ni dia tak sedap pun. Tanda tak berkat.
Tapi kalau orang tu berkat ni tuan-tuan, dia keluar duit sikit je, kadang percuma. Orang belanja lagi, sedap pula. Allah. Yelah, orang belanja memang sedap. Betul. Tapi ini keberkatan terkait. Tuan-tuan pernah? Tuan-tuan nak belanja orang, tiba-tiba dah ada orang belanja. Pernah? Nampak? Niat kita ni kalau baik, baru niat Allah dah bayar. Sebab itu jangan sayang-sayang harta kita, tuan-tuan. Tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Maknanya, kalau kita nak ada keberkatan, tuan-tuan, kita jadilah orang yang suka sedekah, suka sedekah. Sebab suka sedekah ni adalah sifat Allah. Allah Ta'ala ni tak pernah kedekut dengan kita. Walaupun ada di antara kita kan yang lambat bayang ke, yang kadang-kadang kat luar sana orang tak solat pun Allah bagi rezeki. Allah. Betapa pemurahnya Allah. Jadi kita mencontohi sifat Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Ni kita boleh kita agih-agihkan rezeki yang kita ada. Dan siapa yang suka agihkan rezeki, pertama dia dapat ketenangan. Orang yang banyak simpan, dia risau. Duit ni, simpan ni tuan-tuan, risau. Kita sebab apa simpan? Sebab kita risau tak? Saya simpan untuk hari tua ni tuan-tuan, yang bukan apa. Besok bila saya dah tua, anak-anak saya tak nak susahkan. Kalau ada sakit ke apa ke, yang kita panggil simpanan hari tua terang. Tak salah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, simpanan akhirat kita banyak mana? Allah. Ni ramai simpanan hari tua tak salah, tapi simpanan akhirat kita banyak mana? Ni yang perlu kita muhasabahkan. Sebab di dunia ni tuan-tuan, kita cuma tinggal beberapa hari lagi tuan-tuan. Tapi akhirat itulah umur sebenar kita. Umur sebenar kita adalah akhirat. Unlimited. Di dunia dia bukan tentang banyaknya umur, tapi tentang keberkatan umur. Seseorang yang bila Allah Ta'ala berkati umur dia, walaupun di dunia hidupnya sekejap, tapi nilainya sangat tinggi. Maka kuncinya berkat erti hidup pada memberi. Kalau tuan-tuan tak mampu memberi dari sudut duit, mungkin tuan-tuan boleh memberi dari sudut yang lain. Kerana syurga ini bukan dikuotakan untuk orang kaya, tuan-tuan. Syurga ini dikuotakan untuk orang yang nak, nombor satu. Yang kedua, dikuotakan untuk siapa? Orang yang mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat nanti, kalau kita ada YB, Datuk, Datin, Tan Sri, apa pun jawatan kita, itu bukan nilai kita. Di akhirat nanti, yang bezakan kita cuma takwa. Allah Ta'ala alam. Itu sedikit perkongsian kita pada malam ni. Saya buka kepada soalan tentang keberkatan rezeki. Kalau tak ada, kita balik awal. Okey, ada soalan? Silakan. Silakan, ada soalan tentang keberkatan rezeki. Ada? Tak ada? Balik awal. Balik awal kemudian. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, tak apa, alhamdulillah. Maksudnya nak balik awal. Okey. Baik. Kesimpulannya bukan tentang keberkatan rezeki ni, tuan-tuan. Kita rezeki ni bukan kita nak cari banyak, tapi cari berkat. Kalau banyak pun, kalau tak ada keberkatan, maka kita tidak akan dapat berehat. Kita penuh dengan keserabutan. Orang yang dia rezekinya berkat, dia dapat rehat. Rehat ni bukan jasad. Rehat ini adalah fikiran. Kita bukannya orang mukmin dibebani dengan ujian yang berat setiap hari, tetapi dia dapat melihat bukan besarnya ujian, tetapi besarnya pahala yang Allah nak berikan setiap hari kat dia, yang dia akan menjadikan sebuah kerehatan benar. Jadi wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Sebelum mengakhiri pertemuan hari, kita sama-sama tadahkan tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa ibu ayah kami, dosa setiap umat Islam ya Allah. Ampun dosa kami yang sedikit ataupun yang besar, yang kecil maupun yang besar, yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Wahai Allah, apilah itu ya Allah, apilah itu pun kami tak sanggup menahan panas, macam mana kami perlu menanggung pedihnya api neraka ya Allah. Wahai Allah, kami datang ini bakar-bakar jenazah, kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan akan diri saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.